Tapi ini dia ambil apa dia dah bilik kau ni? Dia ambil baju. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Sewa murah. Punca pendatang asing tanpa izin semakin berani menetap di negara ini. Malah pemilik rumah pula dilihat tidak ambil pusing status dan lebih mementingkan keuntungan daripada mengekang isu kehadiran parti. Saksikan serbuan imigresen Putrajaya di Beranang, Selangor yang turut disertai wartawan Ainul Abdul Rauf. Dokumen mana dokumen? Pasport, IC ambil. Kita belum ada. Kenapa tak ada? Tapi belum siap permitnya. Gila, berapa ramai duduk sini satu rumah? 17 orang duduk satu rumah. Hasil risikan Jabatan Imigresen Malaysia, 7 buah pangsapuri 5 tingkat di Bandar Tasik Kesuma, Beranang dikesan menjadi sarang koloni pendatang asing tanpa izin atau parti. Susulan itu, Ops Sapu digerakkan Jabatan Imigresen Malaysia bagi membanteras parti di penempatan terbabit. Lokasi sasaran yang terletak kira-kira 35 km dari Ibu Pejabat Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya digempur pihak berkuasa tepat jam 11 malam. Keluar depan. Sini. Keluar. Saya minta IC. Dokumen ada semua? Pasport ada? Rata-rata unit kediaman yang diperiksa pihak berkuasa di setiap tingkat pangsapuri terbabit didiami kira-kira 6 hingga 10 orang penghuni warga asing. Serbuan terbabit turut mengesan tindakan beberapa individu warga asing yang cuba melarikan diri meninggalkan kediaman mereka sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa. Semua mana? Ikut. Jalan. Jalan. Mana ini rumah kau? Masuk balik dalam rumah, betul lampu. Dokumen mana dokumen? Pasport, IC ambil. Kita belum ada. Kenapa tak ada? Tapi belum siap permitnya. Yalah, sekarang apa dokumen you ada? Ada pasport. Bukti mana? Mana ambil? Sekejap. Waduh. Hasil pemeriksaan, lelaki warga asing berusia 31 tahun ini dipercayai tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah selain telah menetap hampir setahun di pangsapuri terbabit gara-gara kadar sewa yang murah. Tadi kenapa lari? Pasport lama kau mana? Tak ada, terkejut je. Tak ada. Terkejut lepas tu lari lah. Dah terkejut. Saya ingat apa? Ini duduk rumah ni sewa ke? Saya sewa Berapa sewa sebulan? 200. 200 seorang. Bilik 200. RM2 semua sudah ambil. Satu bilik 200. Kerja apa sini? Renovation Operation. Pemeriksaan yang dijalankan di 7 buah pangsapuri 5 tingkat ini mendapati terdapat segelintir warga asing yang sanggup hidup bersesak-sesak melebihi 17 orang serumah dan ada juga yang dikesan bersekedudukan walaupun tanpa sebarang ikatan perkahwinan yang sah. Gila, berapa ramai duduk sini satu rumah? 17 orang duduk satu rumah. Kamu duduk lagi ni ni. Bukan tumpang dia baju. Apa tumpang baju kau ni? Allah, dah tua-tua kau buat maksiat lagi. Bukan saya
Habis, ini dia ambil apa dia nak bilik kau ni? Dia ambil baju tumpang sini. Habis yang kamu di sini tadi, dia menyuruh dalam tandas. Ada dia tidur di depan itu. Apa tidur depan situ, apa dia terima dalam bilik kamu ni? Kamu Islam ke apa? Islam ke apa? Islam. Apa duduk satu kali ni? Kahwin dah? Bukan suami saya. Habis. Duduk dalam bilik tu? Meskipun telah dikesan mendiami sebuah bilik bersama parti lelaki lain tanpa sebarang ikatan perkahwinan, pelbagai alasan dikemukakan wanita warga asing berusia 46 tahun ini bagi menafikan dakwaan terbabit. Susulan itu, pihak imigresen mendapati segelintir pemilik kediaman warga tempatan dipercayai bersikap lepas tangan ekoran tidak mengindahkan status pertalian serta taraf kewarganegaraan seseorang penyewa. Tadi duduk rumah berapa orang? Ada saya, suami saya, ada 4. Suami lah. Suami ada Myanmar. Betul suami. Betul. Kahwin dekat mana? Sini. Kahwin dekat sini. Sijil kahwin ada tak? Ada, tapi Myanmar punya. Myanmar punya. Berapa lama dah kahwin? Saya lupa saya. Ada 1 tahun lebih. 2 tahun ada lah. Tapi tadi waktu immigration check, suami duduk bilik lain. Dia mungkin takut saya lagi sakit kepala, sakit saya. Jadi tak boleh bangun. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Roslin Jusoh, operasi terbabit digerakkan susulan aduan yang diterima daripada penduduk setempat dan risikan selama 2 minggu. Hasil pemeriksaan, majoriti parti yang ditahan disyaki tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan yang sah selain melanggar Seksyen 15-1-C kerana tinggal lebih masa dan menyalahgunakan pas lawatan sosial. Why don't you go back? The person that bring me, he take my money, so I just want to go and stay this month. Come again? I don't understand you. Someone bring me here for sport. He say we do the visa for me for sport. Someone. Yeah, for marathon. This is just a visit pass. Yeah, so I don't know. I never. This already more than 1 year now. You see. Menerusi operasi terbabit, pihak imigresen telah menahan seramai 561 parti termasuk 447 lelaki, 87 wanita serta 27 kanak-kanak berusia lingkungan 3 bulan hingga 55 tahun. Kesemua yang ditahan disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kawasan ini hampir 80% didiami oleh warga asing. Kebimbangan penduduk tempatan di kawasan ini adalah amat tinggi. Majoriti mereka menyewa dan kita masih juga mengesan, kita akan mengesan pemilik kediaman ini juga untuk tindakan lanjut. Dan satu rumah tu mereka duduk ramai, antara 7 ke 10 orang. Kita dapati juga kadar sewa di kawasan ini agak murah ya, antara 600 ke 800 satu unit dan mereka didapati berkongsi beramai-ramai untuk tinggal di sinilah. Susulan operasi yang dijalankan, kru 999 kembali semula ke lokasi sama bagi meninjau keadaan terkini penempatan parti terbabit. Banyak ni yang diorang duduk dekat sini tu, diorang sewa kan? Sewa penyewa lah. Warga tempatan lah. Sewa penyewa lah. Alhamdulillah lah sekali. Kuah sikit lah warga asing tu. Yang nampak ketara lah. Sebelum ni banyak. Diorang duduk kat taman-taman permainan macam tu. Ada jugalah kes sebelum-sebelum ni. Macam diorang bawa masuk lelaki dalam rumah. Sebelum ni ada jugalah segelintir. Bukan semua hakim, bukan semua yang mengganggu. Kadang-kadang macam malam, dia orang mabuk ke apa, itu yang mengganggu penduduk tempatan. Jadi bila dia mabuk, hilang kawalan. Selepas daripada operasi daripada Jabatan Imigresen tu, yang melepak dekat taman-taman pun dah semakin tak ada lah. Jadi penduduk tempatan pun bebas, anak-anak pun boleh main di taman permainan tu, tak ada gangguan.
Dalam pada itu, pihak imigresen tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang dikesan melindungi golongan parti, malah boleh dikenakan hukuman denda mencecah RM50,000 jika sabit kesalahan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Kita janganlah terburu-buru dalam menyebarkan ataupun berkongsi perkara-perkara yang tidak berasas. Baru-baru ini, tular dakwaan mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud yang dikeluarkan dari sebuah hospital swasta di Kuching, Sarawak tanpa persetujuan doktor. Laporan polis telah dibuat berhubung kejadian berkenaan. Namun, ada pihak yang menyebarkan berita tanpa fakta sebenar sehingga menimbulkan kegusaran masyarakat awam. Wartawan Arisha Kalim menelusuri kronologi berita tokoh yang banyak berjasa itu dalam laporan khas 999. Saya Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud setelah dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri bagi negeri Sarawak adalah dengan sesungguhnya mengangkat sumpah. Mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud antara figura yang berpengaruh serta membawa perubahan besar di negeri Bumi Kenyalang lebih dari 3 dekad. Dilahirkan di Miri, Sarawak pada 21 Mei 1936, beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-7 yang dilantik pada 1 Mac 2014 sehingga Januari 2024 selepas menyandang jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-4 selama 33 tahun. Tokoh berusia 88 tahun itu dikabarkan jatuh sakit sewaktu beliau bercuti di luar negara pada 1 Ogos tahun lalu, namun dikatakan berada dalam fasa pemulihan. Walau bagaimanapun, pada 4 Februari 2024, Tun Taib Mahmud yang sedang mendapatkan rawatan di sebuah hospital swasta di Kuching, Sarawak, didakwa telah dibawa keluar tanpa persetujuan doktor. Dikatakan satu laporan polis telah dibuat di Balai Gita Kuching pada 4 Februari 2024 dengan mendakwa Tun Taib Mahmud telah dibawa keluar oleh keluarga terdekat pada jam 11.56 malam dengan menaiki sebuah kereta jenis Toyota Alphard. Susulan itu, laporan polis yang dibuat membabitkan mantan TYT Sarawak tersebut telah tular di media sosial sehingga mendapat perhatian pihak polis kontingen Sarawak pada 5 Februari 2024 sekaligus mencetuskan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Sebagai generasi muda dan pengguna media sosial yang berhemah, kita janganlah terburu-buru dalam menyebarkan ataupun berkongsi perkara-perkara yang tidak berasas dan dia akan menimbulkan banyak lagi konflik dan cerita palsu yang akan ditokok tambah oleh netizen. Sebagai rakyat Sarawak, saya sendiri terkejutlah berkenaan penyebaran dakwaan bahawa Tun Abdul Taib Mahmud telah dibawa keluar daripada hospital dan tersebar laporan polis serta kertas siasatan terhadap dakwaan tersebut. Secara peribadi saya berasa terkejut dan sedih sebab Tun merupakan tokoh yang disegani di Sarawak. Jadi saya berharap agar Tun sembuh seperti sedia kala. Melihat kepada keadaan Tun semenjak 2 tahun ini, dapat lihatlah kemerosotan kesihatan dia bahawa dia pun menunjukkan penuaan dia dan dalam menghadiri majlis rasmi pun dia perlu diiring oleh staf-staf dia. Jasa beliau begitu banyaklah kalau kita nak huraikan. Beliau telah
membantu Sarawak dalam segi pembangunan holistik, dari segi menjaga kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Sebagai rakyat Sarawak yang cintakan Sarawak ataupun Malaysia yang bertanggungjawab, kita semestinya jangan menyebarkan benda-benda yang tidak sahih dekat media sosial ataupun sebagainya, sebab ia boleh menimbulkan fitnah dan kecelaruan serta ia boleh mendatangkan dalam masa yang sama boleh menyebarkan maklumat peribadi berkenaan seseorang seperti membuka aib dan sebagainya. Oleh itu, kita sebagai rakyat Sarawak mestilah menunggu berita yang sahih daripada pihak yang bertanggungjawab. Rentetan itu, isteri Tun Taib Mahmud, Toh Puan Ragat Kurdi yang berusia 44 tahun menafikan dakwaan beliau telah mengeluarkan suaminya dari hospital tanpa nasihat doktor dengan memaparkan bukti persetujuan yang dikatakan ditulis oleh seorang jururawat di hospital berkenaan menerusi hantaran di media sosial. Ya, pada masa di rumah kediaman beliau pergi ya. Dalam satu kenyataan 7 Februari lepas, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta mengesahkan keberadaan Tun Taib Mahmud yang berada di kediaman peribadinya di Demak Jaya Kuching serta dipantau oleh pasukan perubatan. Perkembangan terkini, Tun Taib Mahmud dilaporkan telah dibawa ke ibu negara dengan menaiki penerbangan khas pada 9 Februari lepas bagi mendapatkan rawatan lanjut di sebuah hospital swasta sekitar Kuala Lumpur. Dan kita ada buka kertas kesiasatan daripada hospital. Dia datang ke rumah kediaman dia di Demak. Adakah dia dilarikan? Tidak. Jadi siasatan kita tu masih siasatan, tetapi untuk mengatakan dia dicolek memang tak masuk akal. Kes disiasat di bawah Seksyen 336 Kanun Keseksaan yang membabitkan perbuatan cuai sehingga membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Perbuatan menyebarkan berita palsu seperti dakwaan yang tular mengenai mantan TYT Sarawak Tun Taib Mahmud boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyebarkan fitnah serta penggunaan tidak wajar kemudahan perkhidmatan rangkaian. Dalam pada itu, mantan Yang di-Pertuan Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilantik sebagai TYT Sarawak ke-8 bagi menggantikan Tun Taib Mahmud berkuat kuasa mulai 26 Januari 2024. Untuk TYT yang baru, Tun sendiri pun bukan orang yang calang-calang dan Tun sendiri di peringkat persekutuan telah berjasa dan berkhidmat sebagai yang baru-baru ini yang di-Pertua Dewan Negara. Jadi memang berdasarkan portfolio dan pengalaman Tun sendiri, saya harap memang dia dapat meneruskanlah legasi dalam memajukan negeri Sarawak, terutamanya apabila kita dapat lihat bahawa negara Indonesia akan menukarkan ibu kota mereka ke Kalimantan Timur selepas ini, iaitu yang dinamai Nusantara. Harapan untuk TYT baru Dr. Wan Junaidi, saya berharap agar beliau dapat memajukan lagi ekonomi Sarawak sebab Sarawak kaya dengan bahan mentah seperti petroleum dekat Bintul atau Miri dan juga mempunyai industri ladang kelapa sawit yang besar. Oleh itu saya juga berharap agar mahasiswa yang sudah bergraduasi akan diberi peluang untuk bekerja dekat negeri sendiri dengan ekonomi dan gaji yang setaraf dengan pendidikan. Laporan Arisha Kalim 999. Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya kerana dipercayai membunuh anak saudaranya yang berusia 18 bulan pada 6 Februari lalu. Kejadian yang berlaku di projek perumahan rakyat PPR Taman Putra Damai sekitar Lembah Subang Petaling Jaya itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999.
Dalam kejadian kira-kira jam 11.15 malam pada 24 Januari lalu, tertuduh berusia 28 tahun didakwa mendera bayi lelaki terbabit sehingga mangsa tidak sedarkan diri sebelum membawanya ke Hospital Shah Alam bagi menerima rawatan lanjut. Bagaimanapun, bayi terbabit disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan dan hasil bedah siasat mendapati terdapat kecederaan pada beberapa organ dalaman mangsa dipercayai akibat dera. Ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Farah Azura Muhammad Saad, tertuduh hanya mengangguk faham namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mahkamah memutuskan 3 April depan bagi sebutan semula kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Taktik sindiket pengedaran dadah membungkus ganja berbentuk lemang berjaya dibongkar pihak polis susulan penahanan 4 individu lelaki termasuk seorang warga asing dalam 3 siri serbuan sekitar Hulu Selangor pada 8 Februari lalu. Menerusi serbuan yang dijalankan, pihak polis berjaya merampas kira-kira 15 kg dadah jenis ganja yang bernilai mencecah RM44,000 serta menyita 2 kenderaan dan sejumlah wang tunai. Kegiatan terbabit dipercayai aktif sejak 5 bulan lalu dan hasil semakan awal mendapati 2 daripada 4 suspek yang ditahan dikesan mempunyai 2 rekod lampau melibatkan dadah dan jenayah. Kesemua suspek berusia lingkungan 23 hingga 61 tahun direman selama 7 hari sehingga 15 Februari depan bagi menjalani siasatan mengikut Seksyen 39B, Seksyen 6 serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 8 Februari lalu, sebuah bangunan hotel terbiar di Jalan Pasar Baharu sekitar Pudu digempur pihak polis. Ekoran dipercayai menjadi sarang pelacuran serta penempatan pendatang asing tanpa izin atau parti. Serbuan bermula jam 7 malam terbabit berjaya memberkas seramai 263 individu warga asing termasuk 20 pelacur wanita berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun. Kesemua individu yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur bagi pemeriksaan lanjut termasuk ujian saringan air kencing bagi mengesan sebarang aktiviti penyalahgunaan dadah. Pihak polis masih giat memburu 4 suspek disyaki terlibat dalam satu kes samun bersenjata api di sebuah kedai emas pusat beli belah sekitar Kota Warisan Sepang pada 6 Februari lalu. Dalam kejadian jam 8.14 malam itu, 3 daripada 4 suspek yang memakai topi keledar, jaket serta bersarung tangan dipercayai menyerbu kedai emas berkenaan sambil mengacu senjata api ke arah pekerja premis sebelum mengeluarkan barang kemas di dalam kabinet pameran. Ketiga-tiga suspek kemudiannya melarikan diri menaiki sebuah kenderaan dipandu suspek keempat yang diletakkan di bahagian belakang pusat beli belah berkenaan. Susulan itu, nilai kerugian masih dalam siasatan pihak polis dan kes disiasat di bawah Seksyen 395 serta Seksyen 397 Kanun Keseksaan kerana samun berkumpulan menggunakan senjata. Seorang pendaki wanita berusia 52 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas di Gunung Reskit Kuala Tahan pada Selasa lalu. Walau bagaimanapun, mayat mangsa hanya berjaya dibawa turun 2 hari selepas kejadian menggunakan helikopter Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Saksikan perinciannya dalam Tragedi 999.
Seorang pendaki wanita berusia 52 tahun meninggal dunia dipercayai akibat sesak nafas di Gunung Reskit, Kuala Tahan pada pagi Selasa minggu lalu. Mangsa Zahalita Othman dikatakan menyertai program pendakian Gunung Tahan sejak 1 Februari lalu bersama 9 orang rakan yang lain. Kejadian berlaku sejurus wanita tersebut selesai menunaikan solat subuh bersama kumpulannya lalu bergegas membersihkan diri sebelum mangsa mengalami sesak nafas dan disahkan meninggal dunia. Menurut Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Azman Mat Kamis, operasi bagi membawa turun jenazah mangsa pada hari kejadian mengalami kesukaran disebabkan keadaan awan yang tebal. Walau bagaimanapun, setelah 5 kali percubaan, jenazah mangsa berjaya dibawa turun dengan menggunakan helikopter milik Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Bekalan makanan turut dihantar kepada baki pendaki sebelum helikopter berkenaan mendarat di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis. Alhamdulillah pada hari ketiga, iaitu pada 8 hari bulan, kru helikopter berjaya untuk sampai ke lokasi di mana penerbangan bermula pada pukul 8 pagi dan mangsa telah berjaya dikeluarkan menggunakan kaedah winching melalui stretcher dan pada 9.30 pagi mangsa telah berjaya dibawa ke Kuala Lipis dan seterusnya dihantar ke hospital. Cabaran utama untuk misi penyelamat kali ini adalah disebabkan oleh kabus yang tebal. Disebabkan cuaca yang tidak menentu, penerbangan sebanyak 4 kali sebelum itu gagal disebabkan oleh helikopter tidak boleh menuju ke lokasi mangsa. Jenazah mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan sebelum dibawa pulang ke kampung halamannya dan dikebumikan di kawasan tanah perkuburan Islam Felda Sungai Mas, Kota Tinggi, Johor. Sementara itu, 6 sekeluarga bersama seorang pembantu rumah terperangkap dalam tragedi kepala air ketika berkelah di Sungai Kenjur, Kampung Poh Bidur pada Rabu lalu. Seorang ibu dan 3 orang anaknya dipercayai lemas akibat dihanyutkan arus deras manakala 3 yang lain ditemui dalam keadaan selamat. Walau bagaimanapun, mayat mangsa Azura Bani, 37 tahun dan Hafiz Muhayyad Azam, 4 tahun ditemui pada hari kejadian dan dihantar ke Hospital Tapah untuk dibedah siasat. 2 lagi mangsa, Hana Mikaela Azam dan Hanum Marisa Azam, masing-masing berusia 7 dan 2 tahun, ditemui pasukan penyelamat sehari selepas kejadian. Susulan penemuan kesemua mangsa, operasi dan pusat kawalan sekolah kebangsaan Kampung Poh ditamatkan dan lokasi kejadian ditutup buat sementara waktu. Jenazah 3 beradik itu selamat dikebumikan di dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Pekan Bidur pada jam 6.20 petang Khamis lalu berdekatan pusara ibu mereka.
Baru-baru ini tular di media sosial sebuah video memaparkan seorang pembonceng motosikal yang melibas tali dan menendang penunggang motosikal lain yang cuba memotong mereka. Rakaman kejadian berdurasi 1 minit itu berlaku di jambatan kedua Pulau Pinang menghala ke arah Seberang Perai. Kalau AQ macam tu bahayalah kalau kita beri bawa keluar. Sepatutnya ada pemantauan daripada pihak berkuasa atau sekretari. Saya rasa lebih kepada sekretari itu sebenarnya. Betul. Bergantung, bukan semua AQ. Saya tak nak AQ semua AQ. Saya rasa setengah OQ saja. Tengok pada apa jenis penyakit dia. Pihak berkuasa dia kena pantaulah benda-benda OKU ataupun sekretari ini. Sebab saya tengok makin bertambah kes-kes macam ni sekarang. Kita tahu dia orang OKU, tak sepatutnya kita biarkan dia naik motor sendirilah. Itu memang membahayakan dia. Sepatutnya kita jagalah mereka sedaya upaya kita. Jangan biarkan dia orang jalan sendiri. Kita sepatutnya menghantar ke hospital lah sendiri untuk dia dapat rawatan yang selebihnya. Perbuatan wanita berusia 37 tahun yang dipercayai mempunyai kad orang kelainan upaya itu mampu memberikan kesan kepada pengguna jalan raya yang lain. Suspek dan suaminya yang berusia 50 tahun telah ditahan sekitar Komtar pada hari berikutnya. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan, kedua-dua suspek mengaku bersalah dan dikenakan hukuman denda 2,500 setiap orang atau penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar dikenakan. Manakala bagi kesalahan Seksyen 42 Akta Pengetesan Jalan, penunggang motosikal dijatuhkan hukuman penjara 7 hari dan denda RM5,000 serta lesen memandu digantung selama 5 tahun. Pihak polis menasihatkan masyarakat yang mempunyai ahli keluarga OKU supaya mengawal dan mengawasi pergerakan mereka supaya kejadian seumpama ini tidak berulang dan mendatangkan kegusaran kepada masyarakat. Semakan mendapati pasangan itu mempunyai 3 rekod jenayah lampau membabitkan kes ugutan jenayah dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan iaitu ugutan jenayah dan Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Secara asasnya sekiranya terlalu murah, pasti ada something yang tidak betul pada barangan tersebut. Taktik satu sindiket menjadikan kawasan parkir sebuah pusat membeli belah sebagai stor simpanan barangan elektrik tiruan tumpas selepas diserbu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Selangor. Kawasan ini juga dipercayai menjadi pusat transaksi bagi rakan niaga sindiket yang menjual barangan ini di premis mereka. Saksikan perinciannya bersama wartawan Syukri Ibrahim. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Selangor meneruskan usaha membanteras sindiket perdagangan barangan tiruan di sekitar daerah Kelang. 60 anggota penguatkuasa yang terlibat diberi taklimat dan peringatan bagi mengutamakan keselamatan semasa operasi dijalankan. Hasil risikan selama 3 bulan dan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor dan Bukit Aman, sebuah pusat membeli belah yang terletak di kawasan bandar ini menjadi sasaran dan dipercayai menjadi pembekal utama di sekitar daerah berdekatan. Kesemua pintu di aras ini didapati berkunci dan kawasan parkir tidak boleh dimasuki. Rentetan itu, alat pemotong besi digunakan bagi membolehkan pintu dibuka. Taktik sindiket yang menggunakan kawasan parkir yang berkunci ini ternyata tidak berhasil apabila pihak berkuasa berjaya menemukan sejumlah besar barangan elektrik di syaki tiruan. Lokasi ini dipercayai beroperasi sebagai stor simpanan dan aktiviti penjualan secara dalam talian juga turut dijalankan.
Pelbagai barangan elektrik kegunaan rumah yang merupakan barang tiruan ditemui dan sejumlah besar didapati masih tidak berlabel. Produk tiruan yang diimport dari negara luar ini dijual dengan harga yang lebih rendah di pasaran dan kebanyakan pembeli dipercayai tertipu akibat membeli secara atas talian dan menyedari kesilapan selepas produk itu diterima. Aduan pengguna dan wakil cap dagang produk tulen dilihat memberi kesan yang positif bagi mempercepatkan lagi pihak KPDN mengesan dan melakukan tindakan ke atas aktiviti sindiket sebegini. Kesemua barangan elektrik tiruan ini disita dan akan disimpan di bawah pengurusan ekshibit KPDN Selangor sepanjang proses siasatan. Pihak penguatkuasa juga menemui label pelbagai logo menyerupai produk asli yang digunakan untuk mengaburi mata pembeli. Hasil siasatan di lokasi sama mendapati beberapa stor lain yang digunakan untuk menyimpan peralatan elektronik turut dikesan di aras bawah pusat membeli belah ini. Barangan elektronik seperti komputer tablet dan telefon bimbit yang diimport ini mempunyai rupa bentuk mirip produk asli dan ternyata mampu memperdayakan pengguna. Selain itu, barangan tiruan lain yang berbentuk tekstil juga ditemui di beberapa stor yang lain. Siasatan lanjut mendapati seluar lelaki dan wanita berjenama popular termasuk kasut dan pelbagai aksesori dipercayai untuk diedarkan ke premis yang membuat tempahan. Hasil serbuan, seorang lelaki yang mengaku sebagai pekerja stor ditahan bagi membantu siasatan. Sabit kesalahan, undang-undang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM10,000 bagi setiap satu barang atau penjara atau kedua-duanya sekali bagi individu. Bagi kesalahan syarikat, hukuman denda mencecah RM15,000 bagi setiap satu barang. Satu floor keseluruhan ada 9 parkir tersebut telah dikonvert menjadi stor, dan kita juga dapati di bawah di level LG terdapat satu lagi stor yang lebih kecil menyimpan barangan peranti elektronik. Jadi walaupun kita anggarkan jumlah sitaan hanya RM35,000, ini adalah kerana di bawah undang-undang kami hanya boleh charge pada peralatan yang telah ditampal. Terdapat banyak lagi barangan yang sedia untuk di-convert menjadi barangan berjenama di tempat tersebut. Okey, kepada para pembeli, saya memohon agar sebelum membuat pembelian, terutamanya daripada platform online, buat kajian dahulu. Sama ada barangan yang kita beli itu adalah betul-betul seperti yang didakwa oleh penjual ataupun barangan tiruan. Secara asasnya, sekiranya dia terlalu murah, pasti ada something yang tidak betul pada barangan tersebut. Hasil rampasan dan sitaan barang ini akan dijadikan sebagai bukti dakwaan di bawah Akta Cap Dagangan 2019. Kesemua barangan elektrik tiruan yang belum dilabel bersama label jenama palsu yang ditemui juga direkodkan bagi dakwaan aktiviti pemalsuan. Pihak KPDN juga mengalu-alukan aduan daripada pihak pengguna bagi membolehkan pemantauan dilakukan dengan lebih berkesan. Laporan Syukri Ibrahim, 999.
Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim perbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.